Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Hari ini kita tengok sedikit tentang rancangan kewangan ya. Seperti mana yang telah kita belajar sebelum ini ya. Kuliah-kuliah yang lepas, kita telah mempelajari tentang bagaimana kita nak buat sebuah rancangan perniagaan yang bermula dengan rancangan organisasi semua manusia, rancangan pengeluaran dan juga rancangan pemasaran. Semua ketiga-tiga rancangan tadi melibatkan perbelanjaan. Kita telah rangka beberapa perbelanjaan, gaji, upah, pengeluaran, bahan mentah, marketing dari segi iklan, brochure, banners, FB ad dan sebagainya. Okey, semua perbelanjaan di bahagian yang kita telah belajar sebelum ini, kita perlu membawa ke bentuk penyata kewangan di bahagian rancangan kewangan ya. Okey, first of all kita yang paling mula sekali untuk nak merancang aspek kewangan adalah kos memulakan perniagaan. Okey startup cost. Startup cost melibatkan kos-kos di dalam rancangan organisasi. Mula-mula kita belajar dulu kos nak mendaftar perniagaan, membayar lesen, apa lagi? Kos startup ni, kos awal-awal mula menyewa kedai, kalau ada melatih pekerja sebelum nak ni alright. And then selepas selesai kita dapat menentukan kos permulaan, startup cost, maka kita kena memikirkan sumber pembiayaan. Kita nak dapat modal daripada mana? Modal itu untuk nak belanja kos startup tadi. Alright. Kalau kita ada wang yang cukup untuk nak membayari kos startup, maka modal kita daripada sumber dalaman sahaja. Maksudnya simpanan pemilik, kalau syarikat milik tunggal, ataupun penerbitan share modal jika syarikat itu syarikat perkongsian, ataupun saham jika syarikat itu syarikat senaran berhad ataupun berhad saham. Right. And then kalau semua pembiayaan tadi tidak dapat menampung kos untuk memulakan perniagaan, startup cost, maka kita kena buat pinjaman. Alright, pinjaman bank dan sebagainya untuk nak ni. So the match startup cost. Okey, seterusnya yang kedua, kita kena membuat satu analisa titik pulang modal. Okey, titik pulang modal ni penting untuk kita nak menentukan kedudukan operasi perniagaan kita. Sama ada kita berada dalam bila kita perlu tempoh masa bila, ataupun berapa unit kuantiti yang perlu kita keluarkan untuk kita nak dapat kosong-kosong. Untung tak, rugi pun tak. Kedudukan atas tengah penengah, iaitu break even point. Alright, titik pulang modal. Kita perlu berada titik dekat mana? Unit, berapa unit titiknya yang perlu kita produce produk kita untuk kita nak cover balik kos dan sebelum nak membuat keuntungan. Titik pulang modal. Okey, titik pulang modal dikira dia ada formula dia break even point. First thing first, kita kena tahu kos-kos tadi. Kos tetap, kos berubah. Alright, kos tetap kena tahu, kos berubah kena tahu. Ini kita dah belajar account kan. Kos tetap apa? Aset, jentera, mesin, apa lagi? Bangunan kalau beli kan, tanah kalau ada. Alright, kos tetap. Kos berubah pula kan? Itu sorry. Tadi apa tadi? Kos tetap. Alright. Selepas itu kos berubah. Kos berubah, berubah berdasarkan pengeluaran yang terlibat. Alright, kalau kita nak keluarkan baju, berapa meter baju, berapa meter kain yang kena pakai. Kalau kita nak buat 2 helai baju, berapa meter pula kan? Contoh, 1 helai baju nak buat 4 meter. Satu pasang baju 4 meter. So nak buat 2, 8 meter. Contoh dia berubah-ubah. So selagi berubah, selagi banyak kuantiti yang kita fokus untuk nak keluar, maka kos meningkat Kita buat sikit, kos bahan mentah kurang. Begitulah juga Alright, mungkin juga elektrik kalau production yang pakai mesin yang current kan. So lagi banyak mesin
berjalan tanpa non-stop, maka bil elektrik utility akan meningkat naik ya. Okey. Selesai nah. So break even point dikira berdasarkan kos tetap bahagi dengan harga jualan tolak kos berubah. Alright nah, tadi kita dah tahu kos tetap, kos berubah. Harga jualan. Harga jualan seunit berapa? Kos berubah kena buat seunit jugalah. Kos tetap kena juga ni nah, per unit. Alright nah. Let's see kos tetap RM150. Tengok nota nah, tengok nota RM150. Bahagi dengan harga seunit produk RM10. Tapi untuk nak buat RM10 satu unit produk ni yang kita jual RM10 ni, untuk nak buat dia, kos dia adalah RM7 je. So untung kita RM3. So RM10 tolak RM7. Dapatlah untung bersih. Alright ya, maksudnya kos tetap bahagi untung bersih. Kos tetap bahagi untung bersih. Alright nah. Dapatlah break even point dalam bentuk unit. Kuantiti nah. So 150 bahagi RM10 tolak RM7. Maksudnya 150 bagi 3 lah kan. Bagi 3 lah. RM10 tolak RM7 3 kan. So dapat 50 unit. Maka 50 unit produk kita kena buat untuk kita nak dapat kosong-kosong. Berada dalam kedudukan dah tanggung kos. Tetapi belum lagi buat untung. Alright ya. And then kalau nak tahu dari segi jumlah RM, so RM50 darab lah. Harga jualan darab RM10, dapatlah 500 dalam bentuk nilai ringgit. Okey, selesai nah. And then kita juga kena buat beberapa penyata kewangan nah. Alright, semua penyata kewangan yang kita perlu buat, alright ya, adalah dalam bentuk ramalan, jangkaan. Dalam kewangan ni disebut sebagai pro forma nah. Pro forma balance sheet, pro forma income statement, pro forma apa lagi? Untung rugi kan, profit and loss. Pro forma production statement sebagainya nah. Okey, pertama sekali kita kena buat belanjawan. Belanjawan pun samalah, pro forma juga. Belanjawan maksudnya benda ke depan. Benda yang belum lagi kita belanja tapi kita ramal belanjawan tunai. Alright ya, pro forma. Penyata belanjawan tunai pro forma buat dalam bentuk 12 bulan bulan 1, bulan 2, bulan 3 sampai bulan 12. Ataupun kalau ikut kita nak start business kita bulan berapa. Tapi semua total 12 bulan Alright. Yang pertama, penyata aliran tunai belanjawan. Jangan tahu penyata belanjawan tunai pro forma syarikat daripada bulan contoh yang saya bagi semalam kan. Semalam saya bagi contoh bulan 1 hingga bulan 12. Alright pertama. Yang kedua, penyata kewangan. Dalam penyata kewangan ni dia ada penyata pengeluaran. Kalau kita buat produk sendiri, kena ada penyata pengeluaran Kita nak tengok segala perbelanjaan yang berkaitan dengan pengeluaran sahaja, termasuk gaji pekerja pengeluaran, operator pengeluaran tak termasuk gaji bahagian marketing, gaji bahagian sumber manusia ataupun pengurus besar tak termasuk. Ini belanja yang berkaitan dengan pengeluaran, termasuk bahan mentah, mesin-mesin, dan juga belanja ataupun gaji dan upah pekerja pengeluaran, termasuk penyelia pengeluaran. Alright semua perbelanjaan yang berkaitan dengan pengeluaran. Alright. Yang pertama, penyata kewangan. Yang kedua, tadi apa? Penyata pengeluaran. Itu adalah penyata yang pertama dari segi kewangan. Yang kedua, penyata pendapatan. Alright, pendapatan. Alright. Kita tengok nota penyata pendapatan. Okay, income statement pro forma income statement. Also called a profit and loss statement. Okay Yang ketiga, apa lagi? Penyata kedudukan kewangan. Alright dia ada 3 penyata sini yang kamu buat dalam yang kita grupkan sebagai penyata kewangan.
Pertama, penyata pengeluaran. Yang kedua, penyata income statement ataupun pendapatan. Yang ketiga, penyata kedudukan kewangan. Ataupun kalau kat politeknik kita panggil sebagai kunci kira-kira. Alright, kunci kira-kira ataupun balance sheet. Alright. So nama samalah, tapi ini buat dalam bentuk penyata kan. Samalah kamu nak buat penyata ataupun dalam nak buat dalam bentuk accounting kunci kira-kira. So kat saya kita panggil kita buat dalam bentuk penyata, kita namakan dia penyata kedudukan kewangan. Alright selesai. Dan tadi yang mula-mula tadi dia bukan penyata kewangan, iaitu penyata belanjawan tunai. Itu tak termasuk dalam penyata kewangan tapi kena buat. Maksudnya 4 penyata lah kena buat. Alright. And then the last kali adalah kita buat jadual pelaksanaan projek. Buat dalam bentuk gancat ke sebagainya week 1 ataupun first month, second month sebagainya. Alright. Tapi kalau cantiknya buat detail sikit lah buat ikut week lah. Week pertama daftar perniagaan, setting apa semua. Week kedua perancangan apa-apa yang terlibat. Jadual kerja kita, perancangan kerja Okey. Para pelajar sekalian, kita stop dulu sebab saya ada program lagi. Contoh saya dah bagi semalam. Contoh-contoh slide yang berdasarkan syarikat pengeluaran minuman tu dan contoh-contoh penyata kewangan yang perlu dibuat. Alright. So sekarang ni tugas kamu buat draft dulu rancangan yang kita belum selesai lagi, rancangan pemasaran dan juga rancangan kewangan. Buat dua bahagian rancangan itu dulu Nanti kita akan bincang next class sebab program saya ni terlibat 2 hari ini dan besok. So next class lah kita akan bincang detail tentang perkara ini. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua Okay, bye.